Kedua bahagian takrif apa? Ini kan. Aku surat 92. 92. Takrif zahir. Ni taksis sunnah bis sunnah ke? Ke taksis Takrif kita bi zahir. sunnah. Mana? Takrif zahir. Sorry. Okey. Ya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi umumihi fi ad-darain amin. Clear tak Anyam Syurga? Clear tak? Clear dah clear. Baik. Ta'rifu zahiri. Ta'rif zahir. Kita dah bincang yang lepas, kalau kita lihat balik adanya dia panggil nas. Nas tu ma la yuhtamal illa ma'nan wahidan. Tak ada apa yang kita boleh katakan ke barang kalian melainkan satu makna. Boleh katakan ia merupakan nas yang qat'i. Nas yang ghairu muawwal, yang tidak boleh kita takwilkan. Dan kemudian sebelumnya ada yang mujmal, ada yang bayan. Hari ini nak tengok apakah dia nas ataupun perkara yang zahir. Ta'rif zahir ni apa? Az-zahiru. Nombor 4 dia cakap apa? Buah tu. Az-zahiru lughatan wadih. Waz-zahir ni dari segi bahasa adalah jelas. Jelas. Sekarang ni apakah yang ingin ditakrifkan oleh muallif berkaitan dengan zahir? Mahtamala amrayni ahadihima adharu min al-akhar. Boleh macam tu. Ataupun mahtamala amrayni ahaduhuma adharu min al-akhari. Apa yang dianya ada kemungkinan dua perkara. Tapi benda tu satu perkataan sahaja. Tapi dia berkemungkinan difahami dua perkara yang berbeza. Tapi di antara dua perkara itu salah satunya azhar, lebih kuat. Okay? Lebih nampak ini lebih logik untuk dianggap salah satu daripada perkara itu. Contohnya kal asadi fi, artinya asad ataupun perkataan singa. Pada perkataan ra'aitul yauma asadan. Hari ini saya telah melihat singa. Fa innahu zahirun fil hayawanil muftaris. Secara zahirnya perkataan singa itu merujuk kepada haiwan yang muftaris, yang liar. Okay? Muftaris ni daripada perkataan farasa. Farasa ni kuda kan. Tapi kuda tu kan nampaknya lincah, berlari laju, tidak terkekang, tidak boleh tak macam kambing lah kuda ni. Jadi dia panggil muftaris tu, dia mana haiwan tu liar, kita tak boleh kawal dia. Okay. Lianna al-ma'na al-haqiqi muhtamalun lirrajuli syuja'i badalahu. Kerana makna hakiki itu berkemungkinan boleh pergi kepada lelaki yang suja', okay, lelaki yang berani sebagai ganti kepada singa. Badalahu tu apa i'rab tu? Lianna al-ma'na al-haqiqiyya muhtamalun lirrajuli lirrajuli syuja'i badalahu. Apa i'rab badalahu tu ke badaluhu? Cuba boleh jawab i'rab badaluhu tu. Lianna al-ma'na al-haqiqi muhtamalun lirrajuli syuja'i badaluhu. Cuba boleh jawab kenapa kita baca badaluhu? Man, kenapa kita baca badaluhu, Man? Saya tak Saja tahu. baca. Alalang baca kasih dhamah power sikit. Badaluhu tu jadi mubtada muakhar kepada lirrajuli syuja'i badaluhu. Okey. Kalimah li'anna al-ma'na al-haqiqi tu jadi mansub dengan an. Okay, li'anna muhtamalun jadi khabar kepada an. Lepas tu lirrajuli syuja'i, biasanya kalau lepas jumlah tu dah sempurna
ada jar majrur tu dipanggil sebagai hal. Tapi hal ini juga jumlah. So lirajuli syuja'i itu merupakan dipanggil apa? Khabar muqaddam sebab dia ada huruf jar depan dia. Badaluhu tu dipanggil mubtada' muakhar. Baca dengan marfu' lah. Kerana makna hakiki dimuhtamalkan ataupun berkebarangkalian lelaki yang berani. Bila digunakan perkataan asad, saya hari ini saya nampak singa lah. Secara zahirnya singa tu apa? Haiwan liar. Tapi sedangkan yang saya maksudkan, makna hakiki yang saya maksudkan dengan perkataan singa tu ialah lelaki yang berani. Saya tak kata itu merupakan singa, tapi zahirnya tu singa. Saya nampak singa ni. Tapi makna perkataan singa yang saya sebut itu ialah lelaki yang berani. Tapi zahir dia apa? Singa. Itu zahir. Nampak secara at glance ataupun secara zahirnya, awak cakap singa tadi. Yelah, tapi singa tu, tapi walaupun singa, tapi saya nampak dia dekat masjid. Takkan pula dia seekor singa. Jadi makna hakiki perkataan saya itu adalah manusia yang berani. Fa in qumila al-lafzu 'ala al-ma'na al-akhari summiya muawwalan. Kalau kita bawa lafaz singa ataupun asad tersebut kepada makna lain, sebenarnya memang zahirnya saya guna singa, tapi sebenarnya makna hakiki dia ialah lelaki yang berani. Itu dia panggil muawwal, yang ditakwil, reinterpretation. Kalau dalam buku-buku jurnal, artikel, buku English, reinterpretation. Kalau interpret tu sekadar kita mentafsir, kalau takwil, reinterpret. So lafaz itu, kalau kita kata perkataan asad ataupun singa itu kita terjemahkan, kita takwilkan dengan lelaki yang berani, itu dah panggil muawwal. Kalimah itu kalimah yang muawwal sebab kamu takwilkan dia. Wa innama yu'awwalu bid-dalil kama qala. Tetapi kena ingat, nak takwil kena ada dalil, kena ada petunjuk. Ra'aitul yauma asadan fil masjidi. Ra'aitul yauma asadan yaqra'ul Qur'ana. Hari ini saya lihat singa di masjid. Hari ini saya lihat singa membaca Quran. Benda tu nampak simple, tapi itu dalil. Kalau dah singa kat masjid, takkan singa sarkas, takkan singa sungguh. Dah dia pergi masjid, tak cukup dengan tu, dia ke masjid lagi. Kalau itu kan dalil. Dalil apa? Dalil yang mengatakan kamu kena takwil singa tu, bukan binatang tu. Mesti orang yang berani atau orang lah. Kenapa pula kamu kata orang lah? Kenapa kena takwil lah? Lah, ada dalil. Apa dalil dia? Yaqra'ul Quran. Saya nampak singa baca Quran. Takkan singa sungguh. Bodoh menau aja kan. Bodoh sangat lah tentu. Tak boleh takwil. Seteguk lawak ni. Kan. Jadi kenapa saya nak kena takwil lah? Kenapa nak kena kata singa tu adalah manusia yang berani? Loh, ada dalil tu. Apa dia? Sedang baca Quran. Kita ni yang pok-pok yang degil ni, boleh juga singa baca Quran, ajarlah Iqra. Contoh, kan kalau dia nak degil jugalah, boleh singa baca Quran, ajar Iqra, A, I, U, mungkin dia boleh baca. Tapi tidak, itulah, kita bukan fikir macam tu. Kita kata tak, dalil dia yang baca Quran manusia. Perkataan asad itu walaupun zahirnya haiwan, tapi boleh takwil kepada manusia yang berani. Dan dalil kenapa kami takwil, kerana perkataan itu menunjukkan asad itu membaca Quran. Itu dalil yang kuat. Kami mentakwil dan menganggap kalimah asad itu merupakan kalimah yang muawwal, kalimah yang ditakwil ataupun yang perlukan kepada pentakwilan. Wa yu'awwalu zahiru bid-dalil, dan ditakwilkan zahir itu dengan dalil. Wa yusamma zahiran bid-dalil, yang dinamakan zahir itu dengan dalil. Menam atau apa menam? Majazan. Dinamakan asad tadi tu, kita beri contoh, kita asad. Apa asad? Singa tu. Kita panggil dia zahir. Tapi kita, kenapa kau panggil dia zahir? Zahir tu pun kami kata dalil. Mutujuh dia kata apa? Wa huwa sahihun in wafaqal waqi'a wa
wa illa fafasidun wa bila dalil. Tapi kalau kita takwilkan dengan dalil, ni kita faham kata hasyiah tu. Kalau kamu takwilkan dengan dalil, itu sahih. Tapi kalau kamu takwil tanpa dalil, itu fasid. Ra'aitul yawma asada. Saya lihat singa pada hari ini. Tak ada dalil. Mungkin juga lihat kalau kat rumah ni singa sesat pun tahu. Contoh. Ataupun tadi dah rajin pergi zoo. Contoh. Di situ kalau tak ada dalil tu, normally dia akan kembali kepada zahir yang asal lah. Tak ada pun kata baca Quran. Tak ada pun kata duk rajin pergi masjid. Tak ada dalil ni. Di situ kita akan kata, bila tak ada dalil, tak akan kembali yang zahir lah. Singa betul lah tu. Ra'aitul yawma asadan. Saya lihat hari ni singa. Dan tak ada pun dalil yang menunjukkan mungkin itu manusia yang berani. Mungkin benda tu perlu ditakwilkan. Tak ada. Di situ kita akan katakan yang zahir. Kalau kita takwil juga, fafasidun. Mungkin akan wasak lah. Kalau kita takwil juga, di situlah kesalahan golongan batiniyah. Batiniyah dalam akidah. Kan batiniyah kan dia mentakwil saja tanpa sebab. Semua takwil tanpa sebab. Kan salah takwilan tu. Takwilan dia tanpa dalil. Tak boleh lah. Sebab takwil ni adalah benda yang kedua selepas zahir. Dia adalah benda yang majaz, bukan hakiki. So dia akan datang nombor dua. Priority nombor dua. Keutamaan dia nombor dua. Yang pertama zahir dahulu. Tetapi ada dalil, baru kita berpindah kepada yang kedua. Singa ni. Ni orang ni. Sebab dia kata dia nampak singa tu sedang basuh baju. Basuh baju? Tak mungkin datang. Tak mungkin. So di situ dengan dalil tu mengatakan itu adalah merupakan bukan singa ni. Ni mu'awalan, iaitu ni merupakan yang berani. Alright. Contoh lain dia kata kama yusamma mu'awalan, bagaimana yang dinamakan itu sebagai benda yang ditakwil, seperti firman Allah Azza wa Jalla, was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit tersebut yang kami bina dengan aidin tu jamak kepada yadun, dan dengan tangan-tangan. Zahir, secara zahir itu jamu'u yadin. Secara zahirnya perkataan aidin itu adalah jamak kepada tangan. Tapi duk fikir-fikir wadzalika muhadun fi haqqillahi ta'ala. Itu macam tak kena weh. Itu macam tak kena dengan hak Allah. Mana itu tangan banyak. Wal iyazu billah, kalau kita tasawurkan Tuhan tu macam dewa-dewa Hindu tu, tak boleh. Tak molek macam tu. Boleh. Kita duk fikir-fikir tak boleh. Bila kita kata benda tu mustahil pada hak Allah, itulah dalil. Itu dia panggil dalil, dalil akli. Kenapa kamu takwil aidin? Kasihlah tu Allah. Salahnya Allah kata kami bina langit ini dengan tangan-tangan. Apa salahnya? Dalil kita pada ayat mutasyabihat ni bukan dalil yang zahir, tapi dalil akli. Akli yang qati'. Akli yang qati' lebih kuat. Qati' ni putus lebih kuat dari dalil naqli yang zahir. Priority dia dalil akli yang putus lebih kuat daripada dalil naqli yang zanni. Kita nak kata aidin ni Allah punya tangan ke, ataupun kita nak kata nak takwil? Mengikut kepada ta'idah akli kita yang qati', Allah boleh bersifat dengan sifat manusia. Itu qati'. Benda tu lebih kuat daripada dalil naqli, sebutan yang Allah gunakan, sedangkan dia mungkin zanni. Dia ada kebarangkalian A, B, C dan D. Maka apa yang kita kata? Tak boleh walaupun perkataan aidin tu jamak kepada yadun ataupun tangan, tapi dalil akli kata muhalun, benda ni mustahil. Tak boleh fikir kita. Tak boleh fikir Allah tu tangan weh, tak boleh fikir. Apa jadi? Fasurifa ila ma'nal quwwati bid-dalilil aqliyil qati'i, maka ditukar fasurifa, dipalingkan kepada makna kekuatan. Kamu tukar semata-mata ke tukar bersebab? Ada sebab apa dia? Dalil aqli yang qati',
Dalam akli kata Allah tidak boleh bersifat dengan sifat manusia. Kerana manusia itu baharu, Allah itu qadim. Kalau Allah bersifat dengan sifat manusia, mana Allah pun juga benda yang baharu. Dan baharu memerlukan kepada pembaharu, kepada pembuat dia. Tak boleh tu, tak boleh Allah kena buat, tak boleh weh. Di situ dalil tu akan mengatakan aidin itu kita kena takwil. Ia bermaksud aidin tu adalah kalimah yang muawwal. Bila benda tu boleh ditakwil, itu adalah benda yang zahir. Okey? Kalau benda tu benda yang, jadi orang tanya apakah beza zahir dengan muawwal? Sama. Bila benda tu mula muawwal, mana apa yang disebut tu zahir. Saya sebut al-asad, singa. Tapi apakah maksud dia? Maksud dia ialah manusia yang berani. So kalimah asad tu zahir sahaja. Dan dalam masa yang sama dia adalah muawwal, perlu ditakwilkan kepada manusia yang berani. Jadi antara nas yang zahir itu, nas yang muawwal adalah sama. Kenapa nama zahir? Semua zahir sahaja tapi tak pakai makna hakikat gitu. Pakai makna yang majaz. Kenapa nama muawwal? Sebab dia perlu ditakwil. Kan kalau untuk ada exam lah, apa beza zahir muawwal? Sama. Cuma jihah dia punya sisi lain. Zahir ini hanya digunakan kalimah zahir, bukan itu yang dikehendakinya. Muawwal ni kalimah tersebut untuk memahami kalimah yang zahir perlu ditakwilkan. Tapi kalimah aidin tu dia adalah zahir. Kalimah aidin tu juga adalah muawwal. Dia adalah zahir dalam arti kata kita menggunakan kalimah itu tapi bukan itu yang dikehendaki. So apa yang dikehendaki? Yang muawwalnya, yang ditakwilkannya apa, itulah yang dikehendaki. Aidin tu apa takwil dia? Kuwah, kekuatan. Kami ciptakan langit-langit ini dengan penuh kekuatan kami. Oh sedap. Kalau kata dengan tangan, akal kita akan pergi cari kaedah. Dalam akli kata tak boleh manusia Allah tu bertangan. Di situ kita faham. Kan kita kata, itu dulu saya pernah sebut, dibina ilmu usul fiqh ni di atas 3 benda. Bahasa Arab, ilmu syariah dan ilmu akal. Di sini bila kita takwilkan, kenapa awak takwilkan? Saya merujuk pada ilmu akli, Allah tu tak mungkin bertangan. Di situ akan wujudkan takwil. Bagaimana wujudkan takwil? Sebab tak mungkin Allah tu bertangan. Maka sedemikian, ialah sebab itu dalil akli. Di situ dalil akli telah membuatkan ilmu fiqh, usul fiqh ni berfungsi. Kan? Macam dalam Quran kata was'alul qaryata allati kunna fiha, katanyalah kepada kampung yang kami telah pun berada di dalamnya. Dalam Quran tu. Tapi adakah maksud ini tu tanyalah kepada kampung ke tanya kepada ahli kampung? Ahli kampung lah, kampung mana kita cakap? Kenapa kamu takwil ahli kampung? Ialah akal saya mengatakan tak mungkin ahli kampung tu boleh cakap. Kampung tu bercakap. Yang cakap tu orang kampung. Kenapa kamu takwil orang kampung? Sebab tak logik. Tak logik Jadi akal pun berfungsi dalam penyusunan pembinaan kalimah yang ditakwilkan ataupun ilmu usul fiqh. Di situ kita nampak, punya usul fiqh ni tak jauh dengan kau akli Yes. Oleh itu Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dia kata apa? Ilmu dari 2 aslain. Ilmu syariat ini kamu kuliah apa pun aslain ni mesti kuat. Apa dia? Usul fiqh wa usuluddin. Usul fiqh wa usuluddin ini dipanggil aslain. Usul fiqh dan usuluddin. Aslain. Kalau anda tengok grup ataupun nama grup Syekh Said Fudah, aslain. Asalnya adalah perkataan daripada Syekhul Islam Zakaria Ansari yang dikatakan diambil sebelum itu daripada Syekhul Al-Imam Fakhr. Ilmu usul fiqh usuluddin itu. Apa ilmu tu? Ilmu aslain tu apa? Aslain ni 2 asal. Apa dah? Usul fiqh usuluddin. Apa maksud usul? Ma yanbani alaihi ghairuhu. Apa yang terbina di atasnya benda yang
ilmu fiqh, ilmu usul, ilmu akidah, ilmu mustalah hadis, ilmu tafsir, semua terbina di atas dia. Apa takrif ilmu lain? Ma yanbani ala ghairih, ilmu yang terbina di atas lain. Apa takrif ilmu usul fiqh dan usuluddin? Apa yang lain terbina di atasnya. Yakni ada ilmu usuluddin dan usul fiqh, baru ada ilmu lain. Ilmu lain pula perlukan usuluddin dan usul fiqh. Jadi kalau kamu nak jadi seorang ahli hadis yang hebat, kamu kena kuasai usul fiqh, usuluddin. Nak jadi orang akidah yang hebat, kena ada usuluddin, usul fiqh. Tapi kalau kamu separate, saya pakar hadis tapi saya tak suka ilmu usuluddin, usul fiqh, itu bid'ah, mampus. Itu mampus tu. Yang kamu lihat situasi kemampusan hari ini itu, itulah puncanya. Usuluddin, usul fiqh itu yakni itu benda yang benda lain lah, itu falsafah. Yang itu hadis. Itu yang hancur. Yang ke laut tu, bukan ke laut lah, pergi ke lautan Pasifik. Tak tahu. Sebab apa? Sebab dia lawan lumrah di dalam ilmu. Ilmu furu' ni, fiqh, mustalah hadis, ilmu faham hadis, ilmu faham dalil, itu adalah furu' daripada usul fiqh dan usuluddin. Kalau kita nak cuba jadikan dia satu ilmu yang independen, habis. Itulah akan wujudnya kehancuran dalam disiplin ilmu. Right. So kita jelas jelas. Ni kaitan di antara ilmu usul fiqh dan usuluddin. Usuluddin tu ialah ilmu akli lah. Okey. Baik. Sekali lagi. Af'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi'al, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-af'alu apa? Perbuatan lah. Hazihi tarjamatun. Apakah perbuatan ini? So dia punya ta'rifan di bawah tu. Fi'lu sahibi syari'ati ya'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbati wat ta'ati aw la yakuna. Benar pula sebab dia ataf kepada imma'an. Jadi apakah af'al Rasul? Ialah perbuatan sahibis syariah, empunya syariat. Siapa boleh jawab? Apa maksud empunya syariat? Itu majaz ke, zahir ke, hakikat tu? Boleh jawab? Boleh jawab? Anak doakan dia dapat vaksin nombor 2 nanti, second dose. Man. Sahibis syariah tu apa dia? Empunya syariah. Saya rasa sahibul syariat ni Nas zahir ke? Allah Taala, doktor. Ya. Betul? Jadi merujuk fi'al tu merujuk Allah ke? Jadi fi'al tu merujuk Allah ke Nabi? Itu merujuk pada Jadi perkataan sahibis syariah Nabi, tapi betul ke Nabi yang sahib syariah? Tak. Nabi sahib syariah sebagai majaz kan? Majaz. Yang sahibul, yang hakiki ni ialah Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini dalam ilmu usul fiqh mentarifkan af'al ni sahibis syariah. Ta'rifan dia sendiri adalah ta'rifan yang takwil. Kenapa? Awak cakap sahibul syariah, cakaplah Nabiul Mursal. Nabi yang diutuskan kan senang. Kenapa kata sahibul syariah? Keliru lah kami. Kami keliru ni. Awak sebut fi'lun an-nabi al-mursal. Kan? Nabi yang diutuskan. Senang hati kami. Ini dah takrif pun buat juga takwil. Ayo. Buat sahibul syariah. Sahibul syariah ni Allah Azza wa Jalla. Allah yang punya syariat. Kan kita kata syariat Nabi, syariat Allah. Syariatnya. Ada juga kita kata syariat Muhammadiyah. Tapi syariat Muhammadiyah, syariat Nabi itu semua adalah merupakan majaz. Kenapa? Jawapan dia, Arab ni memang biasa dengan majaz.
Saya cerita. Arab ni memang best. Jangan marah lah. Kenapa tak takrif betul-betul lah. Fi'lu an-nabiyil mursali ila ummatin muhammadiyah. Kan boleh jelas. Kenapa kata sahib syariah? Yang hakikatnya sahib syariah ni Allah Azza wa Jal. Kerana Arab ni memang kebiasaan dia majaz yang biasa. Tak ada benda pelik bagi dia. Tak ada benda yang pelik. Perkataan majaz digunakan dalam perkataan harian, perkataan penulisan, perkataan biasa tu adalah benda biasa. Okay. Jadi oleh itu bila ada insan yang menolak takwil, benda tu ghairu maqbul, benda yang tak boleh kita nak terima. Tak boleh lah, hambuk ya. Orang Arab semua takwil tu macam buat dalam tandas pun takwil juga. Macam perkataan biasa takwil ni. Tiba-tiba datang grup menolak takwil. Itu la yaqbal, kita tak boleh terima. Ghairu maqul, tak boleh terima langsung, kan? Sebab apa? Dalam buku usul fiqh sendiri, bila mereka mentakrif pun takwil juga, pun takwil. Taklah takrif tu case definisi yang paling clear. Pun kita kena takwilkan. Sahibus syariah itu ialah Nabi. Tapi kenapa dia kata sahib empunya? Ialah Allah mengamanahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan, seolah-olah kita melihat Nabi itu yang membawa atau memiliki syariat tersebut. Padahal Nabi ini adalah merupakan Rasul, utusan sahaja. Kan? Itu satu buktilah bahawa Arab ini dia memang amat biasa dengan majaz. Perkataan ahlan wa sahlan, anda pernah ajar antum perkataan ahlan wa sahlan. Itu kalimah tu memang kalimah yang marhaban. Semua tu ada memiliki majaz tertentu lah. Benda yang tidak jauh. Arab itu adalah majaz, adalah Arab adalah majaz. Itu dia. Okey. Jadi apakah perbuatan Nabi itu? Sama ada ia merupakan perbuatan yang qurbah, yang dilakukan untuk menghampirkan diri kepada Allah, qurbahna qarib, ataupun ta'ah dan juga taat dan juga ketaatan. Tapi termasuk juga yang Nabi buat bukan untuk qurbah. Apa yang bukan untuk qurbah? Yang bukan berbentuk ketaatan, yang wajib diikuti oleh umat Islam. Cara berpakaian, cara Nabi pakai serban, itu bukan qurbah ke? Kalau tu qurbah, taat kita kena buat. Kita kena ikut Nabi macam tu. Tak jenuh kita. Tak nak kita pakai serban, tak tak handsome lah pula nanti. Kan? Oh tak, itu bukan kena ikut. Itu boleh diikuti, boleh sahaja. Dia kembali kepada hukum taklif yang 5 tu, boleh ke, wajib ke, harus dan sebagainya. Okey, jadi itu dia panggil sebagai perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi ada yang berbentuk qurbah, ibadat, ketaatan, ada yang bukan berbentuk sedemikian. Okey, kalau berbentuk qurbah kesemuanya, payah kita. Nabi jalan laju, kita kena laju. Jenuh orang tak jalan laju. Kan? Nabi perut tak besar, perut Nabi rata dengan dada dah, kita pula perut terkeluar sikit. Jenuh. Nabi kena ikut bang. Perut Nabi tak besar, kita kena tak besar. Kalau hang besar, dosa. Payah orang kita. Tak ada makan banyak lah. Okay. Jadi benda tu payah. Jadi ada perbuatan Nabi yang bukan, so taklah semua benda kita kena ikut. Tapi yang kena ikut yang qurbah ataupun ta'ah. Pun juga ada pilihan wajib ataupun sunat. Wajib kena ikut lah. Yang sunat tu boleh kita ikut ataupun tidak. Okay. Itu dia panggil. Jadi itu perbuatan Nabi SAW. Oleh itu, antum akan jumpa khilaf ulama'. Tu jangan keliru. Pakai jubah ni sunnah ke tak sunnah ni? Pak, sunnah lah Nabi pakai. Sunnah lah Nabi pakai. Sunnah lah sebab Nabi yang itu adalah sunnah pada istilah ulama usul, ulama hadis. Apa yang dikaitkan daripada perbuatan dan perkataan dan pengakuan Nabi. Okay. Tapi kalau perbuatan Nabi dari segi usul, adakah itu sunnah? Tak. Sebab dalam bab usul, ada perbuatan Nabi yang menjurus kepada ketaatan ibadat,
ada yang tidak. Oleh demikian ada ulama kata perbuatan Nabi yang tidak berbentuk ibadat tak dipanggil sunnah pun jibiliyah. Ciptaannya. Nabi yang panjang. Nabi Arab pakai jubah, pakai serban. Itu jibiliyah. Tak wajib ikut. Oh, ada khilaf kat situ. Ya, kerana khilafnya kembali kepada usul dia sendiri dalam mentakrifkan benda itu. Antum kalau baca antum takkan pelik lah. Oh, kenapa orang kata pakai jubah tak sunnah? Sebab dia melihat itu kurbah. Kan? Arab buat dosa main judi ke jubah juga. Kan pergi dekat UK tu, Ajuero tu main jumpa pakai igal, pakai jubah putih. Main alat. Kalau itu kurbah tak mungkin. Itu pakaiannya ketika buat maksiat. Ya, itu perkataan. So di situ bila ada khilaf pada usul, takrifan usul adalah khilaf pada furu'. Ada yang mengatakan ikut perbuatan Nabi walaupun sedikit, minum air tangan kanan, tayammun dia panggil, pun juga sunnah. Ada yang kata tak sunnah. Itu benda biasa. Itu perbuatan harian. Okey. Kenapa? Kerana ada khilaf di sini. Ada khilaf pada usul dia sendiri. Okey. So jadi yang kita belajar fiqh tu semua adalah furu'. Mana usul dia? Ilmu usul fiqh lah merupakan dia punya usul kepada khilaf tersebut. Alright. Nanti kita masuk al-af'al al-mukhassatu bi sahibi syariati, perbuatan-perbuatan yang dikhususkan kepada sahibus syariah. Siapa dia? Nabi SAW, supaya orang tidak meratai kesemua perbuatan Nabi. Nabi boleh buat, kita boleh buatlah. Nabi kata fattabi'uni, ikutlah kami. Kemah tu. Dia punya hujah tu kemah. Nabi kata boleh buat. Nabi kata ikutlah aku. Taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Tidak akan sesat kamu selamanya selagi kamu mengikutinya. Apa dia? Sunnah Nabi dan Quran dan sebagainya kan. Jadi sunnah Nabi tu kena ikut. Antaranya ialah, tengok pandai kecek kan. Point dia nak menang kat dia ya. Tapi rupanya ada yang mukhtasah, benda yang khusus untuk Nabi yang buat. Sekaligus yang bukan Nabi jangan buat. Okey, nanti kita bincanglah. Ini juga dulu anda pernah maklumkan ada satu banyak buku ni Al-Imam Sayuti ada buat buku Khasaisul Kubra. Baca buku tu 2 jilid. Ana baca masa belajar lupa dah dapat. Cerita dia agak banyak cerita. Mana tahu cerita dalam tu. Lah memang ada tuhmah lah. Dhaif ke apa tu. Nombor 2, cerita Nabi kita baca. Cerita Nabi daripada kecil lah, bergusti lah, macam cerita lah dalam tu. Khasaisul Kubra tu Imam Sayuti punya karangan. Dia ada buku lain yang lebih khusus kepada kelebihan Nabi, dia panggil Khususiyatul Rasul. Khususiyatul Rasul SAW daripada Al-Imam Al-Qastallani. Imam Al-Qastallani. Okey, itu juga ada. Itu buku tu buku tu kita pernah mengaji lah dengan Syekh Nuruddin kot, ingatlah. Okeylah kan. Nanti kita sambung al-af'al mukhtassah. Al-af'al mukhtassatu bi sahibi syari'ati insyaallah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Okey, ada persoalan sebelum kita